Pertama, kerajaan negeri akan mengambil tindakan jika tanah yang dianugerahkan tidak dibangunkan dan tiada pembayaran cukai. Kerajaan negeri akan melakukan operasi mengemaskini status tanah anugerah bagi memastikan semua tanah dibangun dengan betul. Keputusan diambil selepas kerajaan negeri mendapati banyak tanah anugerah bukan saja tidak jelaskan cukai tanah, tetapi dibiarkan saja tanpa pembangunan. Situasi ini perlu dielakkan kerana bukan saja ia merugikan pihak kerajaan, tetapi juga penduduk setempat dan pembangunan negeri Selangor. Oleh itu, semua pemilik tanah yang dianugerahkan kerajaan negeri akan diminta memberi penjelasan berhubung kegagalan mereka membangunkan tanah dan tidak membayar cukai lebih dari 5 tahun. Kegagalan untuk memberi penjelasan boleh mengakibatkan tanah-tanah mereka diambil semula oleh kerajaan negeri. Pada mereka yang cuba membayar cukai tertonggak lebih daripada 5 tahun, kerajaan negeri tidak akan terus menerima bayaran tersebut sebelum menerima penjelasan dari pemilik tanah berkenaan. Sebagai kerajaan yang mengamalkan ketelusan dan kebertanggungjawabaan, kerajaan negeri memberi jaminan setiap penjelasan akan diambil kira dan dipertimbangkan sebelum tindakan diambil. Tanah adalah harta rakyat negeri Selangor yang berharga. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan urus tadbir tanah yang baik, cekap dan mengelak pembaziran. Kerajaan negeri terdahulu gemar menganugerahkan beribu-ribu ekar tanah bernilai jutaan ribu ringgit kepada anak-anak syarikat dan pertubuhan bukan kerajaan. Namun tanah-tanah itu kebanyakan tidak dibangunkan dan pemiliknya tidak membayar cukai. Ini jelas menunjukkan pemiliknya tidak menghargai sumbangan yang diberikan oleh kerajaan negeri. Kerajaan negeri Selangor berpendapat tanah yang tidak dibangunkan dan dibiarkan begitu saja sejak bertahun-tahun lamanya sepatutnya digunakan untuk aktiviti yang boleh membawa keuntungan kepada rakyat selaras dengan agenda merayakan ekonomi Islam. Perkara yang kedua, ahli-ahli Esko kerajaan negeri telah mempersetujui supaya Datuk Zaid bin Ibrahim untuk mengempalai satu jawatan kuasa petugas mengenai masalah-masalah pemilikan tanah dan pembangunan tanah-tanah felda di negeri Selangor. Ini sudah dinyatakan pada beberapa hari yang lepas dan Esko sekarang menerima ketetapan tersebut dan proses pelaksanaannya bermula daripada sekarang. Terima kasih. Pertama sekali, Majlis Pelancaran Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor akan diadakan pada 5 hari bulan, iaitu hari Rabu malam Khamis di Stadium Malawati, Stadium Tertutup Malawati di Shah Alam, dan kita akan mendapat Duli Yang Maha Mulia Tuanku bersama-sama dengan kita untuk membuatkan pelancaran tersebut, dan jemputan telah pun dikeluarkan kepada seluruh senarai-senarai yang memang biasa kita jemput, termasuklah pimpinan-pimpinan di akar umbi seperti ahli JKK, seperti Jawatan Kuasa Masjid dan sebagainya, dan juga merentasi duta-duta daripada negara luar dan juga badan-badan NGO dan juga universiti-universiti yang telah bersama-sama dijemput untuk meraihkan pelancaran
Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor tersebut. Revoking the land ownership to which areas are this? Oh, the whole of Selangor. We are making a policy statement so that what is going to happen that we will review all statement of government allocation to the various charitable bodies as well as GLCs with regard to giving them state land, and then we have to look at what did they do to the land and what benefit the land, the result of that development to the people of Selangor. But what we have found, a number of incidents where once the state government allocate the land to them, and the thing is that they have not been paying even the land tax for 10 or 12 years. So we thought there's an indication of not even complying with the laws, and also their administration must have not even considered this is the land that been given in trust for them for the benefit of the welfare effort that they want to do. Akan kita tarikh kuasa kita ingin backdate dia sampai 11/2010. Adakah polisi dibuat ekoran kes tu ni? Tidak, banyak lagi. Nanti dua orang akan seronok membaca ni. Banyak lagi. We see that PKR has a solid vote base in Hulu Selangor, mainly for the Chinese villages, about 78%. Now, they have supported PKR and they are receiving the backlash from Perkasa. Can you please comment on that? Backlash from Perkasa? Yes. Perkasa is not a relevant issue in this exercise. I think we like to thank the people of Hulu Selangor for being gracious, having us there. But I think, as you can see, we are going back to Hulu Selangor to work with them to ensure that the development of Hulu Selangor continues under the administration of Pakatan Rakyat in Selangor. And we are going to make sure that the lessons that we learn as a result of our interaction with the people of Hulu Selangor will be continuously giving us ideas how to improve our delivery to the people in Hulu Selangor.